Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan meneruskan kuliah bagi minggu yang kedua untuk khusus DMB 4112, prosedur kimpalan dan jaminan kualiti ataupun welding procedure and quality assurance. Okay, kita lihat pada slide yang seterusnya. Okay. Peringkat awal ni saya akan terangkan definisi bagi beberapa perkataan yang penting yang akan kita gunakan dalam kod dan standard kimpalan dalam fabrikasi. Okey, yang pertama sekali kita pergi pada definisi bagi kualiti. Kualiti merupakan produk atau servis yang memenuhi kehendak pelanggan. Itu maksud bagi kualiti. Kemudian kod. Kod adalah dokumen yang mengesyorkan amalan atau prosedur untuk reka bentuk, proses kerja yang selamat dan berkualiti. Itu untuk kod. Kemudian kita pergi kepada standard. Standard merupakan satu garis panduan teknikal peraturan untuk sesuatu aktiviti bagi mendapatkan pencapaian optimal. Itu definisi bagi standard. Seterusnya, definisi bagi spesifikasi. Spesifikasi adalah dokumen terperinci menyatakan tentang keperluan yang mengandungi data dan lain-lain keperluan sokongan. Dan akhir sekali, makna manual jaminan kualiti. Satu dokumen yang menjelaskan dasar, objektif serta perancangan yang menjadi panduan pelaksanaan. Baik, kualiti merupakan sesuatu yang kita perlukan apabila kita nak membeli barang. Jadi, produk atau servis yang kita berikan perlulah memenuhi kehendak pelanggan. Itu yang dimaksudkan dengan kualiti. Manakala bagi kod, standard dan spesifikasi serta manual jaminan kualiti merupakan dokumen-dokumen penting yang membantu dalam proses pembuatan dan seterusnya memuaskan hati pelanggan. Baik, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Di sini saya ada bagi contoh, beri contoh 4 kod, 4 kod yang biasa kita gunakanlah. Yang pertama sekali kita lihat API 1041 Welding, Pipeline and Related Activities. API 1041 ni dia akan menerangkan tentang welding, pipeline and related activities. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja kimpal. Kemudian kita tengok AWS. AWS tu apa dia? American Welding Society D1.1. AWS D1.1 ni dia akan menerangkan tentang structural welding code steel. Kemudian kita tengok pada ASME. ASME 1Act. ASME 1Act ni berapa? 19. Welding Qualification Codes. Dia berkaitan dengan kod-kod untuk kerja welding. Kemudian kita lihat SIRIM. SIRIM ni saya rasa biasa kamu lihat. SIRIM ni merupakan standard kualiti bagi negara kita Malaysia. MS 1.1. Ada contoh dia lah. Okey, itu contoh kod peraturan dan piawaian industri. Okey, untuk lebih lanjut kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey. Di sini saya akan terangkan lebih lanjut apa dia kod dan spesifikasi. Okey, kita lihat pada yang pertama, American Welding Society, AWS. Kalau orang sebut AWS tu American Welding Society. Badan kualiti yang diasaskan pada tahun 1919, mempunyai misi untuk memajukan sains dan teknologi khusus dalam bidang kimpalan dan mempunyai lebih daripada 350 kod kimpalan. Kenapa ditubuhkan? Tujuan penubuhannya, pertama, untuk membina struktur bangunan dan jambatan. Kita nampak Jadi untuk bina struktur bangunan dan jambatan, dia gunakan kod AWS. Tapi walau bagaimanapun ia bergantung kepada customer atau negara lah, negara pembuat dia. Menyediakan spesifikasi untuk electrode rod dan bahan laku, menyelaraskan piawaian pengujian serta jurukimpal. Jadi untuk jurukimpal kita akan gunakan satu piawaian tertentu, penyelarasan untuk pastikan jurukimpal ni dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, kita tengok pada contoh kod. Di sini saya ada beri 4 contoh kod. Contoh kod yang kita boleh lihat okey. Kod dia AWS A24. Spesifikasi, simbol piawai kimpalan, brazing dan NDT. Okey. Peringkat awal tadi kita dah sebutkan apa dia maksud kod, apa dia maksud spesifikasi. Di sini kita dapat ditunjukkan dengan jelas Kod itu adalah angka angka AWS A24. Spesifikasi apa yang ada dalam dia. Simbol piawai kimpalan berkaitan dengan brazing, berkaitan dengan NDT. Jadi jelas jelas apa perbezaan antara kod dan spesifikasi. Okey, kod AWS A30
Tema dan definisi piawai kimpalan. AWSA 5.1 spesifikasi elektrod keluli karbon semau. AWSD14 kimpalan struktur. Kita nampak perbezaan ketara di antara apa dia kod dan spesifikasi. Baik, kita lihat kepada kod yang lain pula untuk badan yang lain. Okey, kita lihat pada American Society of Mechanical Engineers, ASME. Badan kualiti yang dibangunkan lebih daripada 100 jawatankuasa, maknanya ada lebih kurang jawatankuasa mungkin daripada beberapa 100 negara lah, dan mempunyai lebih daripada 600 standard kod kimpalan. Skop standard ini menjurus kepada pertama, kod dan ujian, kedua, penyeragaman, ketiga, keselamatan, keempat, teknologi nuklear, kelima, teknologi tekanan ataupun dandang. Dandang. Okey, kenapa ASME ini ditubuhkan? Pertama, untuk mengeluarkan piawaian berkaitan dengan pembinaan dan ujian dandang, WESL, mengeluarkan peraturan bagi pembaharuan kod dan piawai, tambahan kepada keperluan kod keselamatan dandang. Dia ASME ni banyak berkaitan dengan dandang lah, dandang ataupun WESL. Okey, kalau kita tengok bilangan dia, okey, dalam ASME ni dia ada 4 bahagian, dia pecah kepada 4 bahagian. Pertama, QW100, keperluan ujian, spek dia. Dia ada bahagian. Ini bahagian yang lebih besar lah. Kemudian QW200, butiran prosedur kelayakan. QW300, kelayakan dan kelulusan pengimpal. QW400, 400, data bahan luar, ujian kimpalan, kelulusan bahan dan definisi kod. Dia ada 4 bahagian. 4 bahagian utama. 4 bahagian. Okey. Dari 4 bahagian utama ni, dia pecahkan lagi. Kita lihat pada slide seterusnya. Okey, dia pecahkan kepada kod yang lebih kecil. Maknanya, itu sebabnya kalau kita lihat tadi, dia ada beribu-ribu. Banyak. Jadi kita tengok ASME Section 1, bahagian 1, dia membincangkan spesifikasi tentang keperluan kepada kuasa dandang. ASME Section 2, dia membincangkan tentang spesifikasi bahan. ASME Section 3, dia membincangkan tentang tenaga nuklear. ASME Section 4, peraturan proses haba dan pembuatan dandang. Baik, kalau kita lihat kod ASME ni, dia ada gunakan tenaga nuklear. Jadi di sini ada piawaian bagi tenaga nuklear. Ada spesifikasi bagi tenaga nuklear dengan ASME Section 3. Jadi mungkin kamu tak boleh hafal, walau bagaimanapun kamu kena tahu di mana kamu nak dapatkan spesifikasi, dan sama ada merujuk pada kod ataupun pada spesifikasi. Kita akan buat latihan nanti dalam kuliah-kuliah seterusnya, bagaimana nak memudahkan kita, nak memahirkan kita dengan kod dan spesifikasi ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada American Petroleum Institute, API. Berkaitan industri minyak dan dikeluarkan untuk tujuan proses berkaitan paip saluran minyak, darat dan air. Okey, bila kita tengok petroleum ni, kita dah tahu dia berkaitan dengan minyak. Dan minyak ni merupakan bahan bakar yang bahaya. Jadi untuk membuat penghantaran atau menyalurkannya, jadi dia ada satu standard. American Petroleum Institute mengeluarkan satu standard untuk paip-paip saluran minyak ni, sama ada di darat ataupun air. Okey, contoh kod dia kita tengok. Pertama saya letak sini ada 2 contoh. API RP577 untuk pemeriksaan kimpalan dan bahan. API 1104 untuk kimpalan saluran paip dan kemudahan yang berkaitan. Itu contoh saja. Jadi ada banyak lagi. Nanti kita akan pergi seterusnya bagaimana kita lihat pada kod spesifikasi yang lain dalam API. Okey, seterusnya kita lihat slide seterusnya, kita pergi kepada British Standard. British Standard. British Standard ni dia berkaitan dengan BS lah. Orang sebut BS tu British Standard. Kod piawaian bagi proses kimpalan, kelayakan dan ujian pengimpal serta piawaian berkaitan struktur keluli dandang dan paip. Dia ada berkaitan dengan pengimpal, struktur dandang dan paip lah. Okey, contoh dia di sini kita lihat. BS 499/1, spesifikasinya simbol kimpal, akar, brazing dan pemotongan temal. BS 2633, kimpal arka logam ferit. Sebenarnya ini kalau kita lihat, kalau kita nak memudahkan kita, kalau kita nak cari logam ferit, kita dah tahu. Kita rujuk pada BS 2633. Macam mana kita nak dapat? Nanti saya akan ajar kamu macam mana kita nak rujuk manual dia. Macam mana kita nak dapatkan melalui sumber lain. Okey, kemudian kita tengok BS 4515/2, spesifikasi pipe stainless steel darat dan laut. PD 6705/3, struktur logam besi dan aluminium. Okey, ini adalah British Standard. British Standard.
Dia nama lain sikit negara. Tadi kita sebut American, sekarang kita sebut British. Apa bezanya? Kita kena faham. Di negara barat ni dia ada negara yang dominan. Negara yang dominan, jadi ada negara dia akan gunakan standard American, ada negara yang digunakan standard British. Jadi biasanya negara kita ni bekas dijajah oleh negara British, kita banyak gunakan British. Walau bagaimanapun, kita bergantung kepada pelanggan kita. Sebagai contoh, kalau Sapura dia buat telaga minyak untuk American, dia tak akan gunakan standard British standard, dia akan gunakan AWS. Itu contoh saja. Okey, contoh. Jadi kita lihat pada slide yang seterusnya. Kita lihat pada International Organization of Standard, ISO. Yang ini pun banyak digunakan oleh negara-negara maju sekarang. Dan dia mempunyai lebih 18,500 standard, dan sentiasa memperbarui standard. Jadi ISO ni biasanya dia banyak gunakan combination lah antara American dengan British punya standard. Dia banyak guna kombinasi. Jadi tak salah, ada negara yang dia lebih mudah selesa dia gunakan standard ISO, sebab ISO ni boleh kata diiktiraf di seluruh dunia. Okey, kita tengok pada kod dia, ISO 2560. Apa dia spek dia? Spesifikasi peralatan kimpal serta kimpal akar pada logam tanpa alloy. ISO 3850, spesifikasi tentang elektrod. ISO 9606, ujian kelayakan untuk pengimpal. ISO 14744, kimpal elektrik. Arc well, kimpal elektrik. Okey, jadi itu berkaitan dengan ISO. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey. Slide seterusnya ialah satu lagi badan lain yang mengeluarkan standard piawaian, iaitu American National Standard Institute, ANSI. Masih lagi American, bertujuan untuk piawaian kelayakan industri paip kuasa dan paip tekanan tinggi. Ini untuk spesifik untuk paip. Contoh kod yang dikeluarkan oleh ANSI, yang ini kita tengok. Sebenarnya ANSI ni dia keluarkan untuk SIRIM, untuk DIN, untuk JIS, CSA dan ISO. Apa dia benda SIRIM? SIRIM ni adalah standard yang digunakan di Malaysia. Kita ambil daripada ANSI, Standard Industrial Research Institute of Malaysia, SIRIM. Itulah nama penuh bagi SIRIM. Kemudian DIN, Dutch Institute for Normum. Ini Belanda. JIS, Japan International Standard. CSA, Canadian Standard Association. ISO, International Organization for Standard. Jadi ini sebenarnya adalah contoh-contoh kod lah yang mana dikeluarkan oleh negara, diguna pakai di mana-mana negara. Jadi kalau kita lihat daripada lukisan binaan, kita tengok di bawah ni dia letak kod dan piawai, di mana digunakan, sama ada digunakan ANSI, sama ada digunakan BS. Walau bagaimanapun, terdapat badan-badan lain piawaian yang dalam industri yang kita gunakan. Antara lain American Society for Testing Material, ASTM, kaitan bahan binaan dan kimia. Yang kedua, American Institute of Steel Construction, AISC, kaitan struktur dan fabrikasi logam dan bangunan. Baik, kamu boleh rujuk dalam Google, dalam internet, kamu boleh lihat semua standard ni. Kamu boleh lihat, kamu boleh dapatkan. Bagaimanapun saya boleh tunjukkan contoh-contoh manual di bengkel kita, kamus bagi piawaian ini. Ada berbagai piawaian lah. Kita ada BS, kita ada AWS. Tapi bagi standard kita banyak gunakan AWS dan BS lah bagi standard piawaian dalam pembelajaran kamu. Jadi saya harap kamu faham. Ini merupakan kuliah minggu yang kedua, dan ini merupakan pengenalan berkaitan dengan kualiti, serta manualnya, bagaimana kod tu kita dapat, bagaimana spesifikasi dia. Kita akan jelaskan nanti dalam pembelajaran yang seterusnya. Jadi saya harap kamu boleh faham dan boleh rujuklah. Kalau kamu nak merujuk, kamu boleh rujuk sumber-sumber lain, sama ada kamu Google lah, Google daripada internet, ataupun kamu boleh cari bahan-bahan di perpustakaan. Saya rasa itu saja untuk kuliah minggu yang kedua ni. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, jumpa lagi pada kuliah yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.